dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, okay, dengan tajuk dia Adikku Sayang. Hari ini kita belajar tentang simpulan bahasa. Okay. Jadi cikgu nak murid-murid beri perhatian, dengar betul-betul. Okay. Cikgu harap murid-murid dapat ilmu yang cikgu sampaikan. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat satu ialah menuturkan dialog yang mengandungi simpulan bahasa dengan betul. Maksud menutur ni ialah membaca ataupun mengujarkan dialog yang diberi. Dalam dialog tu ada simpulan bahasa. Jadi murid-murid, bila murid boleh baca dialog tu dengan betul, berarti murid-murid dah capai objektif yang pertama, itu menuturkan dialog. Kedua ialah mengenal pasti maksud simpulan bahasa yang ada dalam teks. Jadi ada beberapa simpulan bahasa dalam teks tu, murid-murid dikenal pasti tahu maksud simpulan bahasa berkenaan. Okay, siapa yang ada buku ataupun ada buku teks digital tu boleh rujuk muka surat 10, buku teks. Okay, sebelum tu kita tengok apa itu simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua atau lebih perkataan. Itu dipanggil simpulan bahasa. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Maksud dari sini, dua perkataan itu mempunyai maksud berlainan, tapi apabila digabungkan, dia membentuk maksud yang baru. Contoh dia, kita tengok bawah dia, ada. Itu maksudnya ada, wujud. Bakat ni kebolehan. Jadi bila ada ni digabungkan dengan bakat, jadi maksudnya mempunyai kebolehan. Di dalam beg, tangan, beza. Tapi bila dalam tangan, maksudnya dalam tangan tergenggam sesuatu yang pasti dapat dalam tangan. Hati, dalam badan, hati. Okay? Wajah ni besi, hati besi. Hati besi, tak ada apa pakai hati besi ya. Tapi bila dia membentuk simpulan bahasa, hati wajah maksudnya bersemangat. Dia betul-betul bersemangat nak buat. Besar hati, besar hati tak besar. Hati macam tu dia saiz dia. Kalau besar pecah dalam badan kita, pecah badan kita boleh pecah. Jadi maksudnya bila dalam konteks simpulan bahasa, besar hati maksudnya rasa gembira, hati dia rasa besar. Okay? Buah hati dia tak berbuah. Buah hati. Okay, jadi bila simpulan bahasa buah hati merujuk kepada orang yang disayangi. Itu maksudnya. Okay? Kita pergi ke buku teks, muka surat 10. Okay? Tajuk dia Adikku Sayang. Okay? Murid-murid dikendaki mengikuti bacaan cikgu. Okay? Yang dah pandai tu boleh baca lancar. Yang belum mahir, ikut cikgu. Okay? Yang ni dah dimudahkan, dia dalam bentuk berwarna. Okay? Dia dalam bentuk berwarna. Senang tengok. Sebab dia ada hitam dan merah. Ini kita senang nak tengok. Hitam dan merah. Okey. Okay. Sume. Banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Okey. Banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Tentu dia pandai. Hana jawab apa? Hana. Ya. Sume. Sebab bunyi dia Sume. Adik saya otak cair. Adik saya otak cair. Okay, ini ialah simpulan bahasa otak cair. Nanti kita tengok apa maksudnya.
dan cepat memahami pengajaran guru. Okey, sumai balik. Budak otak cair biasanya panjang akal juga. Okey, budak otak cair biasanya panjang akal juga. Mesti Amar dapat menyelesaikan masalah bahasa dengan mudahnya. Betul, Sumai. Amar bukan sahaja pandai, tetapi juga ringan tulang. Amar bukan sahaja pandai, tetapi juga ringan tulang. Dia suka membantu orang lain. Dia suka membantu orang lain. Sumai. Kalau begitu, pasti Amar menjadi anak emas dalam keluarga kamu. Ya, Amar memang buah hati semua orang. Okey. Jadi cikgu ulang balik. Ini adalah perbualan. Tajuk dia Adikku Sayang. Perbualan di antara dua orang sahabat, iaitu Sumai dan Hana. Cikgu baca, yang lain boleh dengar. Banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Tentu dia pandai. Ya, Sumai, adik saya otak cair dan cepat memahami pengajaran guru. Budak otak cair biasanya panjang akal juga. Mesti Amar dapat menyelesaikan masalah bahasa dengan mudahnya. Betul, Sumai. Amar bukan sahaja pandai, tetapi juga ringan tulang. Dia suka membantu orang lain. Kalau begitu, pasti Amar menjadi anak emas dalam keluarga kamu. Ya, Amar memang buah hati semua orang. Ini adalah dialog, perbualan, menuturkan. Okay, kalau kita dalam kelas, kita akan panggil dua orang murid mengujarkan dialog ini di hadapan kelas. Tapi di rumah, murid-murid dikendaki membaca sendiri dengan bantuan ibu bapa. Mana yang belum mahir itu, eja, ikut suku kata macam ni. Ba, NYAK, nyak, banyak, NYA, okey, itu maksudnya. Okey, kita balik pada perbualan ni. Okey, ini perbualan tentang adik Hana Amar tu dapat banyak hadiah. Okey, apabila kamu rasa Amar dapat hadiah, ya sepatutnya pada majlis anugerah murid cemerlang atau pelajar cemerlang. Okay? Kalau kita yang cemerlang, kita rajin, kita akan dapat banyak penghargaan, dapat hadiah. Jadi biasanya di situlah, kalau di sekolah kita diberi penghargaan. Okey.
Jadi jadikan itu sebagai motivasi supaya kita boleh banyak hadiah. Okey. Okey, dalam ini dia ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 simpulan bahasa yang digariskan. Pertama ialah otak cair. Otak cair. Otak cair maksud dia pandai. Otak dia cair. Maksudnya dia tak keras, tak beku. Pandai. Dia cepat berfikir. Okey, ini otak cair. Kalau kita tukar ayat ni tak guna kesimpulan bahasa, adik saya pandai macam tu, dan cepat memahami pengajaran guru. Okey. Budak otak cair biasanya panjang akal. Panjang akal maksud dia banyak idea, banyak dia boleh cepat selesaikan masalah, banyak idea, dia tahu cara, panjang akal. Okey, banyak akal dia banyak. Okey, mesti amat dapat menyelesaikan masalah dalam bahasa dengan mudahnya. Kemudian Amar bukan sahaja pandai, tetapi juga ringan tulang. Ringan, tulang itu ringan. Kalau ringan tulang, maksudnya dia tak berat. Senang, tangan dia bergerak, kaki dia bergerak. Itu ringan. Badan dia bergerak, dia tulang. Di mana tulang kat badan dia? Ringan. Bukan maksudnya dia boleh terbang ke atas sebab ringan. Tapi kena mudah diangkat, mudah bergerak. Bila perumpamaan macam tu, simpulan bahasa macam tu, dia merujuk kepada sikap. Ringan tulang ni merujuk kepada rajin, mudah membantu. Ringan tulang ni mudah membantu. Suka bantu orang. Tengok kawan tak pandai, tolong ajar. Tengok cikgu bawa barang banyak, tolong angkatkan. Tengok ayah atau ibu buat kerja di rumah, bantu. Terus tak payah tanya lagi. Okey, tak perlu tunggu arahan. Contoh dia tengok tong sampah penuh dalam rumah. Terus buang di luar. Okey, dalam tong sampah. Jangan tunggu arahan dari mak atau ayah. Tengok kasut sekolah kotor. Pijak, masa pijak ke kotor kena tak payah tunggu mak atau ayah bising. Suruh cuci kasut kita sendiri, cuci kasut. Itu maksudnya ringan tulang, rajin bantu. Tengok dekat sinki penuh pinggan, mangkuk, mak sibuk, tak ada orang basuh. Kita boleh basuh, kita basuh sendiri. Itu maksudnya ringan tulang. Kemudian anak emas. Anak emas. Ini anak emas, anak dia emas. Maksud dia emas ni sesuatu yang kita sayang. Kalau anak emas, maksudnya rujuk pada anak yang paling disayang. Kalau anak emas ni, semua yang kamu nak akan diberi. Sebab paling sayang. Kalau kita sayang dekat sesuatu ataupun kita paling sayang, kita akan jaga dengan baik. Apa dia nak yang terbaik, kita akan sediakan. Itu panggil anak emas. Semua anak emas sebenarnya. Mak bapak semua sayang anak. Tak ada istilah sayang adik sangat, sayang abang sangat, tak ada. Kita mak bapak semua sayang anak-anak. Jadi ini hanya perumpamaan. Okey, kerana jasa dia, kerana usaha Amar ni dia digelar anak emas. Sebab dia bila dia berusaha jadi pandai, dia bukan hanya Amar yang dapat hadiah tu. Dan di sebalik itu dia telah mengharumi menjaga nama keluarga. Ini yang baik. Jadi orang tahu, oh ini Amar, anak ini ibu dia, ini ayah dia, keluarga ni pandai-pandai. Jadi secara automatik, secara langsung keluarga tu, nama keluarga tu orang hormat. Oh ini keluarga yang bagus, anak dia pandai, anak dia rajin. Macam tu. Sebab tu kalau kita berusaha, okey, kita berjaya, dia bukan saja kita yang dapat kejayaan, tapi keluarga kita secara tidak langsung kita jaga nama keluarga kita. Itu cara tanggungjawab kita sebagai anak. Mak bapak dah usaha sungguh-sungguh kerja cari duit untuk sekolahkan kita, jadi kita datang sekolah berusaha belajar sungguh-sungguh supaya kita berjaya. Jangan datang sekolah malas buat kerja, bermain, ataupun buat latihan, tak nak buat latihan. Okay, kita kena ingat. Sebab kita pergi sekolah, kita guna duit banyak. Beli baju, beli buku, kadang-kadang minyak untuk pergi ke sekolah, untuk bayar transport, pengangkutan. Semua tu diusahakan oleh ibu atau ayah. Ayah yang buat kerja. Ibu bantu. Semua tu memerlukan duit. Jadi, bila bekerja ni, dia penat. Banyak
tugas yang perlu dibuat. Jadi kita sebagai anak perlu hargai. Cara menghargai ibu bapa ialah dengan belajar bersungguh-sungguh. Tak semestinya kita nombor satu itu menunjukkan kita pandai. Yang terbaiklah kita lulus, kita cemerlang, kita berjaya buat tugasan yang diberi. Itu maksudnya kita belajar bersungguh-sungguh. Kalau buat latihan, jangan main sembrono istilahnya, ataupun dalam bahasa yang pasal dia cincai. Kita buat sungguh-sungguh. Sebab itu nanti hasilnya pada kita dan keluarga sendiri ya. Itu jadi ingat tu murid-murid. Okay. Jadi kita dah tengok ada 5 simpulan bahasa dalam teks ni. Otak cair, panjang akal, ringan tulang, anak emas dan buah hati. Ada 5. Okay. Jadi cikgu nak kamu buat tugasan. Teka simpulan bahasa di bawah berdasarkan gambar. Okey, cikgu bagi contoh. Kamu tengok ini gambar ni. Ini gambar kaki. Ini bangku. Jadi kamu tulis di sini. Ini maksudnya tambah. Kaki tambah bangku jadi kaki bangku. Tulis sini kaki bangku. Ini cikgu dah bagi contoh. Okey, kemudian yang ini. Ini kita panggil buah. Ini hati. Ini tambah ini, tulislah di sini jawapan. Yang ini orang jalan. Dia dipimpin, dia pakai tongkat. Jadi orang apa jalan yang dipimpin pakai tongkat, cermata hitam, tak nampak. Dia orang jadi kita sana dia satu perkataan saja. Kita boleh kata orang buta. Kita boleh letak buta. Ini ABC. ABC ini dalam kategori huruf. Jadi buta campur huruf, dia tulis sini apa mak? Simpulan bahasa yang terbentuk. Kemudian ini batu. Nombor 4 ni batu. Batu. Ini api. Okey, gabung kan? Kita akan dapat satu simpulan bahasa yang diwakili oleh gambar. Ini telinga. Ini kuali. Ini mata. Nombor 6 ni mata. Ini duit. Duit. Mata. Okey. 7 ialah kaki. Yang ini botol. Kaki botol. Jadi itulah dia punya tugasan pertama. Okay, kamu gabungkan. Yang ini dan ini dan ini. Okay, kemudian tugasan kedua ialah ini. Cikgu dah senaraikan ada 10 simpulan bahasa di bawah ni. Ada 10 simpulan bahasa di bawah ni. Cikgu nak murid-murid cari di sini. Jumpa, cari dan warnakan simpulan bahasa. Jumpa kata ini contohnya batu api. Jumpa batu api. Jadi warnakan dengan perkataan batu api sini. Warnakan dengan warna yang terang, jangan warna gelap. Okey, contoh dia warna kuning, warna oranye, warna biru muda, hijau muda. Jangan guna hitam. Okey, jangan guna biru tua. Jadi tak nampak nanti tulis apa huruf yang diwarnakan. Ini cikgu tak nampak ni, cikgu tak boleh bagi markah. Okey. Jadi semua bahan ni ada cikgu letak dalam Google Classroom. Okey, boleh ambil dalam Google Classroom. Yang ni kena buat kena cetak lah, sebab bahan ni dia, kalau nak salin boleh, kalau murid nak salin boleh, kena buat lah, tapi banyak kerja lah. Kalau tak nak, boleh cetak dan buat tugasan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid faham, dapat cari dan berkenal pasti simpulan bahasa. Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan, batu api ni adalah orang yang suka menghasut. Dia suka hasut benda yang tak baik. Dia jadi penghasut orang. Otak cair ni tadi pandai. Buah hati ni orang yang disayang. 4, tangan panjang. Tangan dia panjang. Jadi orang suka mencuri. Durian runtuh. Durian ni harga dia mahal. Kalau dia runtuh, maksudnya harga dia
suatu barang tu harga menjadi murah secara mengejut. Jadi dia runtuh, harga dia rendah. Jadi untunglah orang yang dapat harga dia runtuh ni. Ini cakar ayam. Kalau siapa ada ayam, kalau dia tengok ayam macam mana ayam tu mencakar di tanah. Cakaran dia tidak cantik. Dia cakaran dia sembarang dia cakap. Macam itulah maksud dia berkait rapat dengan tulisan. Cakar ayam maksudnya tulisan tidak cantik dan kemas. Kita tak boleh baca. Ini yang perlu dibaiki semua. Ramai tulisan siapa yang cakar ayam kena berlatih menulis dengan cantik, mengemas. Kemudian putih mata. Mata tu ada hitam dan putih sebenarnya. Kalau semua putih maksud dia kita terlepas. Dah tak dapat benda-benda yang hampir tak dapat tapi orang lain yang dapat. Berputih mata maksudnya. Kepala batu ni maksudnya degil. Degil. Kepala batu dia tak dengar nasihat. Dia sejak betul. Itu kepala batu. Mata duitan. Mata duitan ni orang yang suka dengan duit saja. Kalau ada duit, dia suka. Tak ada duit, dia tak nak dengan kita. Itu mata duit. Contohnya biasanya ni, ikat rapat dengan wanita lah, perempuan. Dia tengok lelaki ada duit, dia suka dengan lelaki itu. Kalau tak ada, dia tinggalkan. Itu mata duitan dia. Ayam tambatan. Yang bawah ni ayam tambatan. Ayam tambatan maksudnya orang harapan. Dalam satu permainan. Contohnya bola sepak. Dalam pasukan. Kalau tahu bola sepak, ada Ronaldo dalam Juventus. Dia ialah harapan pasukan. Kalau pasukan tu nak menang. Jadi itu ayam tambatan dalam harapan untuk membawa pasukan tu menang. Murid, semua bahan ni ada di dalam Google Classroom. Boleh buka Google Classroom dan dapatkan bahan. Buat, hantar dalam Google Classroom di bawah tajuk adikku sayang. Untuk minggu ni, satu sejak kelas BM. Lepas tu kita akan bercuti dari hari 10 hari bulan, dari Rabu, Khamis, Jumaat. Sampailah Isnin hadapan, barulah kita akan mula lagi pembelajaran. Kita cuti untuk tahun baru Cina. Jadi kita ucapkan selamat tahun baru Cina pada rakan kita, Alan. Semoga bergembira di hari perayaan dia. Yang lain boleh buat ni, rehat, buat tugasan mana-mana tugasan yang belum siap. Untuk subjek lain, jangan lupa. Terima kasih semua.